Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 8 Julai bersama saya Fidaus Rashid Idris. Sarawak bakal mengawal penuh pengeluaran tenaga elektriknya dengan pengambil alihan hidroelektrik bakun dari kerajaan pusat dan penyerahan kuasa dari empangan batang air, Murum dan Baleh. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini akan menyenangkan kerajaan menentukan tarif kuasa sekaligus memudahkan perangkaan insentif untuk menarik pelabur asing. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata demikian semasa lawatan pertamanya ke tapak projek hidroelektrik Baleh untuk melihat sendiri salah satu projek infrastruktur terbesar di Sarawak. Ujar beliau apabila hidroelektrik Baleh beroperasi sepenuhnya pada 2026, Sarawak akan mempunyai tenaga yang mencukupi bagi menampung permintaan tenaga elektrik dalam usaha mencapai status sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau beri jaminan kerajaan akan memastikan penduduk di kawasan sekitarnya akan menikmati manfaat daripada projek itu seperti bekalan elektrik di samping menampung keperluan pertanian. Nasib 79 pegawai perubatan kontrak 6 bulan semasa negara melawan pandemik COVID-19 akan lebih terbela selepas perjumpaan diadakan antara Persatuan Perubatan Malaysia dengan Kementerian Kesihatan Malaysia 2 Julai lepas. Berita baik itu didedahkan oleh Ketua Biro Pendidikan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Ding Kuong Hing di Sibu. Bercakap pada sidang media yang diadakan di pejabat SUPP Dudong, Datuk Ding mendedahkan beberapa isu mengenai doktor-doktor muda ini telah diambil perhatian semasa perjumpaan itu. Dedahnya 79 doktor muda yang sebelum ini ditawarkan kontrak 6 bulan secara sekali beri atau one-off, kini boleh memohon dilanjutkan kontrak atau memohon jawatan tetap. Mekanisme dan perincian untuk permohonan pelanjutan kontrak itu akan diumumkan oleh KKM tidak lama lagi. Selain itu, dedahnya isu permohonan menaikkan grade gaji pegawai perubatan kontrak dari UD41 kepada UD43 juga sedang diselesaikan. Additional funding needed by the MOH was being discussed in the said meeting, and it is now at the levels of Public Services Department and the Ministry of Finance now. Hopefully, it is a closure to this issue soon. Beliau yang juga adun meradong juga percaya jumlah sebenar doktor yang ditawarkan kontrak 6 bulan itu adalah lebih tinggi kerana 79 orang itu adalah jumlah yang berjaya dikesan oleh pihaknya. Pada 30 Jun lalu, Biro Pendidikan SUPP yang mewakili ibu bapa pegawai perubatan itu menghantar surat rayuan kepada Perdana Menteri dan kesemua 222 orang ahli parlimen. Surat itu antara lain memohon kerajaan mempertimbangkan untuk pelanjutan kontrak pegawai perubatan dan menaikkan grade gaji dari UD41 kepada UD43. Turut hadir pada sidang media itu adalah pengerusi SUPP Dudong, Wong Ching Yong dan pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sibu, Dr. Wong Chiawe. Aspek kualiti penyampaian pembelajaran dan pengajaran di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tetap dijaga walaupun kini telah beralih menggunakan sistem dalam talian. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, pelbagai persediaan dilakukan sebelum melaksanakan penyampaian kurikulum melalui dalam talian. Dan kita pastikan aspek kualiti itu memang terjaga. Memang kita tidak ada mengurangkan grade dan sebagainya. Dan in fact, assessment kita lakukan pun kita jaga kualitinya dengan kita jaga standardnya. Dan memang betul kita tidak ada mengurangkan grade bagi kursus-kursus yang dilaksanakan secara online. Jelas beliau, pihak UNIMAS sentiasa memastikan bahan pembelajaran yang disampaikan kepada para pelajar adalah lebih mudah dicapai, terutama bagi pelajar yang menghadapi masalah kemudahan akses internet di kawasan kampung masing-masing. Dedahnya, sekitar 400 penuntut UNIMAS memilih untuk tidak balik ke kampung selama tempoh PKP dilaksanakan bagi mengelak cabaran mendapatkan bahan yang diperlukan bagi sesi pembelajaran. Beliau berkata
berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Penyampaian Sijil dan Bantuan kepada Sekolah Kebangsaan St. Patrick Bau bersempena projek Membaca Bersama Ibu. Projek tersebut dijalankan dalam kalangan murid tahun 2 hingga tahun 4 akhir 2018, kemudian disambungkan ketika mereka berada di tahun 3 hingga 5 awal 2019 bagi meningkatkan motivasi dan kemahiran pelajar dalam membaca sebagai persediaan untuk memasuki sekolah menengah dan seterusnya. Ia merupakan salah satu projek murni UNIMAS bersama masyarakat setempat di kawasan Bau sejak 2018 yang disertai seramai 33 ibu dan 36 murid dari SK St. Patrick Bau. Antara program yang dilaksanakan adalah bengkel membaca untuk golongan ibu dan bengkel bahasa bersama murid. Sebuah premis kediaman di Batu Tiga Kuching yang dijadikan stor memproses pensanitasi tangan tiruan diserbu pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak Khamis lepas. KPDN HEP menerusi kenyataan media memaklumkan hasil risikan selama 2 bulan, pihaknya menemukan sarang membekal dan menjual pensanitasi tangan tiruan jenama Saraya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan pukul 12.30 hari itu, pasukan KPDN HEP menyita 41 unit barang yang digunakan bagi penghasilan pensanitasi tangan tiruan tersebut dengan nilai anggaran rampasan berjumlah RM4,140. Barang-barang yang dirampas termasuk Saraya Smart Sun botol 10 liter, tong kosong 25 liter dan tong berisi 10 liter cecair. Kes disiasat di bawah Seksyen 102 Akta Cap Dagangan 2019. KPDN HEP turut menegaskan bahawa pihaknya dengan kerjasama pemilik cap dagangan berdaftar akan sentiasa dan berterusan memantau, menjalankan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas dari semasa ke semasa untuk menangani produk-produk tiruan di pasaran. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam terdapat 2 kes sembuh dan discharge iaitu masing-masing dari Hospital Umum Sarawak dan Hospital Bintulu. Sekretariat JBPN Sarawak dalam satu kenyataan media memaklumkan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah sembuh dan discharge adalah sebanyak 551 orang atau 96.33%. Jawatan kuasa itu juga memaklumkan bahawa tiada kes positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat semalam kekal 572 kes. Sementara itu, sebanyak 2,068 premis telah dipantau melibatkan seramai 645 pasukan pematuhan PKPP yang antaranya terdiri daripada PDRM dan Rela. Terdapat 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah bersempena dengan Op Benteng iaitu di Lundu, 2, Manakala Bau, Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu, masing-masingnya 1 sekatan. Daripada 6 sekatan jalan raya tersebut, sebanyak 968 jumlah kenderaan telah diperiksa. Warga RTM Limbang khasnya disaran untuk memperkasar kreativiti dan inovasi dalam usaha memenuhi kehendak komuniti setempat. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Yusof berkata, usaha ini penting untuk memastikan RTM kekal berdaya saing sebagai sebuah stesen di utara Sarawak. Abdul Hadi menambah ke arah itu juga beliau menggalakkan warga RTM agar lebih memfokuskan lokaliti tempatan sebagai idea utama dalam mencorakkan kepelbagaian kandungan atau produk RTM yang lebih menarik. Beliau bercakap demikian sewaktu perjumpaan bersama warga kerja RTM Limbang di auditorium RTM Limbang. Dalam pada itu, beliau mahu warga RTM Limbang mengukuhkan semangat kerja berpasukan supaya dapat mencapai hasil mutu kerja yang terbaik. Turut hadir ialah Ketua Penolong Pengarah Stesen Radio Zulkifli Mohamad, Penolong Pengarah Kejuruteraan Radio Zulkifli Daud dan Pengurus Stesen RTM Limbang Yahya Sulaiman. Program pemvaksinan percuma anti rabis di kampung ke kampung di Balingian Mukah bermula semalam. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS menerusi satu kenyataan media memaklumkan program tersebut diadakan secara berperingkat sehingga 17 Julai depan.
Lokasi peringkat pertama bagi program semalam dan hari ini diadakan di kawasan Setuan Besar, Setuan Kecil dan Setejo yang meliputi 11 kampung. Pada esok dan Jumaat pula, JPVS akan berada di kawasan Jalan Balingian dan Balingian yang meliputi 12 kampung. Sementara itu, bagi peringkat kedua yang bermula Selasa depan, program serupa akan ke kawasan Sungai Liok yang meliputi 7 buah kampung. Program tersebut juga akan ke kawasan Sebuluh dan Sebetong yang meliputi 4 buah kampung pada Rabu depan. Seterusnya pada Khamis depan, program tersebut turut diadakan di kawasan Sebetong, Bayan Tasik dan Bedengan di 7 buah kampung. Program terakhir ialah pada Jumaat depan berada di 4 buah kampung di kawasan Simpang Matading dan Sungai Penipah. Setiap pemilik anjing juga diminta supaya sentiasa mengikut garis panduan yang ditetapkan dengan menggunakan belitup separuh muka dan membawa pensanitasi tangan. Artis Iban Dominic Christie yang popular dengan lagu Siti Sumpah, Siti Janji meninggal dunia pada malam Isnin lepas setelah menderita penyakit kanser. Mendiang menghembus nafas terakhir pada pukul 10.32 malam di Hospital Sri Aman. Dominic, 37 tahun, yang lebih dikenali dengan panggilan Dom dalam kalangan ahli keluarga dan rakannya, merupakan salah seorang artis lelaki Iban yang semakin menempa nama dalam industri muzik Dayak dan mendiang merupakan finalis dalam pentas Anugerah Carta Sapa Juara 2019 terbitan RTM Sarawak. Lagu Siti Sumpah Siti Janji merupakan single pertama Dominic dan sebelum ini mendiang sering muncul dengan album kompilasi setelah bergiat dalam industri muzik Dayak sejak 2012. Anak bongsu daripada 3 adik-beradik, Dominic diakui sangat meminati bidang nyanyian dan pemergiannya satu kehilangan yang amat dirasai bukan sahaja oleh ahli keluarga, malah peminat dan keseluruhan penggiat muzik Iban. Aku ya sikit nang minat lagu starter ya mit nah. Lagu kengkia benda orang kengkia lelengah ya bisa masuk pertandingan RTM Kelia nah dapat peminat ya. Bisa boleh nombor Kelia minta ke Datuk pengawal ya sikit minat ya lagu sampai ya ke orang kengkia lagu kengkia yang terbaru ya finalis ACSJ last year. Banyaklah yang tertinggi lah semua yang dah lagu. Mendiang Dominic akan dikebumikan esok di Tanah Perkuburan Kristian Sutong di Sri Aman. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Fidaus Idris. Jumpa lagi.